Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku pembentang pertama Farah Wahidah Azam, pensyarah Teknik Jabatan Pelancongan Hospitality Politeknik Muazzam Shah akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu keberkesanan aplikasi High Smart Travel dalam industri pelancongan warisan. Kajian kami meliputi di Melaka Bandaraya Bersejarah. Untuk isi kandungan kami iaitu pertama pengenalan, yang kedua kajian literature, ketiga metodologi kajian, keempat analisis data, kelima cadangan dan penambahbaikan, enam kesimpulan dan yang ketujuh rujukan. Seterusnya pergi ke pendahuluan. Melaka telah diklasifikasikan sebagai tapak warisan dunia yang mematuhi kategori pertama dan kedua iaitu tapak kebudayaan dan ciri-ciri budaya persekitaran alam sekitar. Melaka mencatatkan jumlah tertinggi pengunjung iaitu 18.727 juta pelancongan sehingga akhir 2019. Seperti bandaraya utama dunia lain, pelancongan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi Melaka dengan menyumbang kepada wujudnya peluang pekerjaan dan memperluaskan peluang-peluang perniagaan di dalam bandar. Ucoi 2013. Sebagai sebuah negara yang sedang bersat membangun, sektor pelancongan sememangnya penting bagi Malaysia kerana mampu menjana pulangan yang tinggi sekaligus memacu ekonomi negara terutamanya melalui pertukaran wang asing itu Razak 2015. Seterusnya latar belakang pemandu beca di Melaka menurut Kiang 2020, beliau merupakan seorang pengurus promosi bahagian promosi pelancongan Jabatan Ketua Menteri Melaka. Dalam temu bual bersama beliau di dalam talian menerangkan bahawa pengayuh atau pengusaha perkhidmatan beca di negeri Melaka berdaftar di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan bahagian promosi pelancongan Jabatan Ketua Menteri Melaka. Pendaftaran beca bukanlah di bawah bidang kuasa motek. Jumlah yang berdaftar dan bersin pada tahun 2020 seramai 329 orang. Walau bagaimanapun berikutan pandemik COVID-19, bilangan beca yang aktif telah berkurang dari 329 kepada 210 orang. Kebanyakan pemandu beca terpaksa beralih-arah kepada pekerjaan lain seperti GrabFood, Foodpanda, pekerjaan logistik dan ada yang menjalankan perniagaan makanan dan lain-lain. Di Melaka, lesen di bawah seliaan Majlis Bandaraya Melaka Sejarah dan pemantauan iaitu bahagian promosi pelancongan Jabatan Ketua Menteri Melaka kepada pemandu beca yang berdaftar. Seramai 210 orang, mereka itu adalah daripada 183 orang Melayu, 15 Cina, 2 India, 6 Portugis, 4 lain-lain. Seterusnya pernyataan masalah. Yang pertama adalah ekonomi masyarakat setempat yang mengalami perubahan setelah berlakunya gelombang ketiga COVID-19 yang melanda negara di mana Melaka yang menjadi lokasi tumpuan pelancong itu agak sunyi sekaligus memberi kesan kepada pendapatan penarik beca iaitu Bakar 2020. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang diasaskan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya diakui memberi impak besar terhadap perancakan industri pelancongan. Hal ini dibuktikan melalui temu ramah bersama Lim Swee Kiang 2020 bahagian promosi pelancongan bahawa pendapatan pengayuh beca ini sepenuhnya bergantung kepada pemandu pelancong. Pelancong juga merupakan sektor yang paling teruk terjejas dan dijangka paling lambat untuk pulih. Menganggarkan industri pelancongan di mana menurut Datuk Seri Nangsi Syukri 2020, Menteri Pelancongan Seni Budaya, Motek menganggarkan industri pelancongan kerajaan negara mengalami kerugian sekitar 45 bilion dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini akibat pandemik COVID-19. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Yang pertama untuk mengenal pasti kesan penularan wabak COVID-19 terhadap negara dan kedua untuk mengenal pasti keberkesanan aplikasi High Smart Travel dalam membantu meningkatkan ekonomi pemandu beca di sekitar Melaka Bandaraya Bersejarah. Kepentingan kajian apps High Smart Travel ini dapat membantu pemandu beca meningkatkan taraf ekonomi ketika COVID-19 dan mempromosikan barang-barang bandaraya bersejarah kepada pemandu pelancong pelancong khususnya pelancong domestik ketika mereka mengingat bandaraya bersejarah di dalam situasi COVID-19. Selain pada package menyediakan home function ini juga menyediakan package pelancongan warisan yang mampu bilik yang disediakan kepada pelancong domestik terutamanya secara digital bagi membantu meningkatkan sosioekonomi kepada pemandu pelancong yang kurang fasih berbahasa Inggeris ketika membawa pelancong ke luar negara ataupun pelancong domestik. App High Smart Travel ini dapat membantu komuniti untuk memberi maklumat yang dua bahasa dan juga dapat merekod secara digital maklumat pelancong yang menaiki beca mereka.
Seterusnya kita pergi kepada kajian literature, iaitu yang pertama definisi pelancongan. Menurut World Tourism Organization, perkataan pelancongan merangkumi semua perjalanan yang mengambil masa lebih daripada 24 jam sama ada untuk tujuan kerja, rekreasi, belajar dan juga kesihatan. Ibrahim 2001. Pelancongan budaya menurut World Tourism Organization juga, Muhammad 2008, pelancongan budaya merujuk kepada pergerakan seorang yang bertujuan untuk mengikuti kebudayaan. Pelancongan warisan menurut Muhammad 2008, pelancongan warisan merupakan subset kepada pelancongan budaya. Komiti berasaskan pelancongan ialah satu agenda baru dalam kajian pelancongan warisan. Penglibatan komuniti setempat, terutama sebagai pengusaha yang menyediakan tempat penginapan kepada pelancong, memberi sumbangan yang penting kepada pembangunan pelancongan di kawasan mereka. Craig 2001. Penurunan wabak COVID-19. Pandemik COVID-19 ini mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan, minuman, industri pembinaan, pembuatan, industri pelancongan serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Ini sekaligus mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan berikutan peningkatan kes COVID-19 dalam negara. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Kajian ini dijalankan di sekitar Melaka Bandar Beraya bersejarah, di mana Melaka ini dipilih kerana ianya merupakan antara pusat pelancongan warisan dan tumpuan pelancongan yang terkenal di Malaysia. Kaedah pengumpulan data iaitu mempunyai dua kaedah. Yang pertama iaitu sumber primer yang mengeluarkan borang kaji selidik kepada pelancong dan juga pemandu beca. Dan yang kedua adalah sumber sekunder yang mendapatkan data kajian melalui jurnal, artikel dan buku. Reka bentuk kajian iaitu kaedah kuantitatif. Instrumen kajian digunakan melalui proses soal selidik yang mempunyai 4 bahagian soalan dan dianalisis menggunakan analisis SPSS. Persimpulan rawat mudah iaitu telah digunakan dalam kajian ini, iaitu merupakan kaedah yang memilih sampel saiz yang diperoleh pada suatu populasi, iaitu daripada pelancong domestik dan juga pelancong dan juga pemandu pelancong sendiri. Sekian sahaja daripada saya menjemput pembentang kedua untuk menerangkan analisis data. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haryati Hamdan daripada Jabatan Pelancongan Hospitality daripada Politeknik Muazzam Shah selaku pembentang kedua untuk kajian ini. Saya akan teruskan dengan bahagian analisis data. Saya mulakan di bahagian A, iaitu di bahagian sosiodemografi, di mana terdapat 9 elemen di bahagian ini. Untuk bahagian pertama iaitu latar belakang responden, bagi kepada kedua responden iaitu pemandu pelancong dan pelancong. Boleh dilihat di dalam data ataupun di dalam carta ini menunjukkan responden daripada pemandu pelancong telah mencapai 60% berbanding dengan pelancong sebanyak 40%. Seterusnya, elemen yang kedua adalah warga negara. Responden menunjukkan warga negara daripada Malaysia sebanyak 100%. Yang ketiga adalah daripada faktor umur. Data menunjukkan lingkungan umur 40 hingga 49 tahun telah mencapai responden yang tertinggi iaitu sebanyak 60%. Diikuti dengan responden daripada sekitar umur 30 hingga 39 tahun sebanyak 23.3%. Manakala 10% untuk kategori 50 ke atas dan yang terakhir sebanyak 6.67% untuk sekitar umur 16 hingga ke 29 tahun. Elemen seterusnya adalah dari segi sudut taraf perkahwinan. Yang bertaraf berkahwin telah mencapai 76.67% berbanding dengan responden berstatus bujang iaitu sebanyak 23.33%. Elemen yang kelima adalah dari segi sudut jantina, di mana responden daripada jantina lelaki telah melebihi sebanyak 80% berbanding dengan jantina perempuan sebanyak 20%. Seterusnya, elemen pekerjaan. Responden daripada status bekerja sendiri telah mencapai persen yang tertinggi iaitu sebanyak 60%. Diikuti dengan responden yang berstatus kerja swasta iaitu sebanyak 16.67%.
Manakala daripada sektor kerajaan dan bersara telah mencapai 10%, dan terakhir sekali adalah daripada latar belakang pelajar sebanyak 3.3%. Elemen yang ketujuh adalah daripada elemen bangsa, di mana responden daripada berbangsa Melayu telah mencapai 83.33% berbanding dengan responden daripada bangsa Cina iaitu 16.67%. Dari segi sudut pendapatan pula, pendapatan kurang daripada RM1000 adalah responden yang tertinggi iaitu sebanyak 63.33%, diikuti dengan responden daripada pendapatan sekitar 2001 ke RM3000 sebanyak 26.67%. Seterusnya daripada sekitar pendapatan RM1001 hingga 2000 sebanyak 6.67%, dan pendapatan lebih daripada 3001 sebanyak 3.33%. Elemen yang ke-9, taraf pendidikan, di mana peringkat sekolah menengah telah mencapai dapatan yang tinggi iaitu 70%, diikuti dengan 16.67% daripada taraf pendidikan diploma, ijazah dan PhD. 10% bagi peringkat sekolah rendah dan persen yang terendah adalah daripada kategori lain-lain iaitu sebanyak 3.33%. Seterusnya di bahagian B iaitu untuk kita ketahui kesan penurunan wabak COVID-19 kepada negara. Terdapat 5 elemen. Yang pertama adalah dapatan untuk kesan penurunan COVID-19 ekonomi tempatan terjejas, di mana responden telah menjawab sebanyak 86.67% sangat bersetuju berbanding dengan 13.33% setuju. Seterusnya untuk elemen alam sekitar terjejas, di mana responden telah bersetuju sebanyak 80% berbanding dengan 20% untuk sederhana. Bagi elemen ekonomi negara terjejas, responden telah bersetuju sebanyak 80% berbanding dengan 20% untuk sangat setuju. Untuk elemen kesihatan terjejas, responden telah bersetuju sebanyak 50%, manakala untuk sangat setuju sebanyak 43.3% dan sederhana sebanyak 6.67%. Dan elemen yang kelima, untuk industri pelancongan terjejas, sebanyak 73.33% responden sangat bersetuju, manakala untuk setuju 26.67%. Seterusnya ke bahagian C iaitu keberkesanan aplikasi High Smart Travel, di mana terdapat 4 elemen. Elemen yang pertama adalah untuk keberkesanan aplikasi High Smart Travel mampu menjadi medium pengganti kepada sistem manual, di mana responden telah bersetuju sebanyak 83.33%, manakala sangat setuju sebanyak 16.667%. Elemen yang kedua iaitu High Smart Travel mudah digunakan kepada pelancong domestik dan luar negara, di mana responden telah bersetuju sebanyak 86.667%, manakala sangat setuju sebanyak 13.33%. Elemen yang ketiga adalah untuk High Smart Travel mengandungi maklumat yang tepat berkaitan pelancongan. Hasil dapatannya adalah responden bersetuju sebanyak 83.33%, manakala 16.67% untuk sangat setuju. Dan elemen seterusnya adalah High Smart Travel mudah memberi petunjuk arah kepada pelancong, di mana dapatan responden telah bersetuju sebanyak 93.3%, manakala responden memberi respon sebanyak 6.67% bagi sangat setuju. Seterusnya kita pergi ke bahagian D, di mana cadangan dan penambahbaikan aplikasi Smart Travel. Elemen yang pertama adalah High Smart Travel mengekalkan maklumat pelancong dalam jangka masa yang panjang.
hasil dapatan menunjukkan 86.67% responden bersetuju, manakala 13.33% sangat setuju. Elemen yang seterusnya, High Smart Travel menyediakan pakej pelancongan warisan mampu milik kepada pelancong tempatan. Dapatan berikut adalah sebanyak 80% responden sangat setuju, manakala 20% setuju. Elemen seterusnya adalah penambahbaikan aplikasi dari segi sudut pendapat dan cadangan, di mana responden telah memberi sebanyak 70% di mana pakej yang ditawarkan dalam sistem ini perlu secara menyeluruh di Malaysia, manakala sebanyak 30% aplikasi ini boleh digunakan dalam sistem selain daripada telefon Android. Berikut adalah cadangan dan penambahbaikan yang kita perolehi daripada latar belakang responden. Okay. Untuk objektif 1, kita dapat lihat kesan dalam industri pelancongan di Melaka Bandaraya bersejarah telah menunjukkan sebanyak 4.87% yang berkongsi sejumlah 30 orang telah bersetuju menyatakan ekonomi tempatan terjejas. Diikuti dengan ekonomi negara terjejas sebanyak 4.20%. Seterusnya industri pelancongan terjejas sebanyak 4.73% dan seterusnya ekonomi negara kesihatan terjejas sebanyak 4.37%. Objektif kedua pula adalah di bahagian keberkesanan aplikasi High Smart Travel, mana kita dapat lihat sebanyak 4.8% berjumlah 30 telah menyatakan menyediakan pakej pelancongan warisan mampu milik kepada pelancong tempatan. Seterusnya kita boleh lihat kepada implikasi kajian, di mana pertama, Badan Kerajaan Pengurus Promosi Bahagian Promosi Pelancongan Jabatan Ketua Menteri Melaka. Yang kedua, kepada pemandu pelancong, di mana dapat menggunakan aplikasi High Smart Travel untuk mempromosikan pakej-pakej menarik dalam pelancongan warisan, dapat menyimpan rekod pelancong melalui aplikasi High Smart Travel. Dan yang ketiga, kepada pelancong, dapat menggunakan aplikasi High Smart Travel untuk mencari maklumat berkenaan pelancongan warisan dan pakej yang ditawarkan secara digital oleh pemandu beca untuk mengelilingi Bandar Melaka bersejarah. Seterusnya, secara kesimpulannya untuk kajian kami, kajian ini memberikan gambaran umum mengenai kesan COVID-19 kepada komuniti, industri pelancongan, kesihatan dan lain-lain. Akibat dari isu ini juga, kengkangan pendapatan ekonomi tempatan terutamanya kepada pemandu beca di sekitar Bandaraya Melaka bersejarah, maka pengkaji telah mencipta satu aplikasi High Smart Travel di mana menyediakan pakej mampu milik kepada pelancong domestik dalam membantu pemandu pelancong meningkatkan pendapatan akibat terkesan daripada pandemik wabak COVID-19 yang semakin rancak di Malaysia. Berikut adalah rujukan yang telah kami guna pakai dan ataupun yang kami rujuk bagi menghasilkan kajian kami. Sekian daripada kami. Terima kasih.